Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad. Dan pada jam ini kami akan bawakan satu isu kesihatan yang bakal kami bincangkan bersama dengan pakar kardiologi. Tapi sebelum itu kami juga akan bawakan kemas kini secara langsung perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, yang mana kita ketika ini kalau kita lihat unjuran rata-rata daripada Associated Press, malah CNN juga menyatakan Joe Biden calon Demokrat mendahului persaingan ketika ini. Kalau kita lihat ini paparan siaran langsung CNN ketika ini mengunjurkan Joe Biden kini mempunyai majoriti undi elektoral, iaitu sebanyak 253 undi elektoral secara keseluruhannya, manakala Donald Trump pula meraih 213 undi elektoral. Unjuran Associated Press pula mendapati Joe Biden mempunyai 264 undi elektoral dengan Donald Trump mempunyai 214 undi elektoral. Dan kita tahu salah satu calon memerlukan sebanyak 270 undi elektoral untuk dinamakan sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Dan kita lihat Joe Biden kini telah pun membuat pecutan terakhir dengan pagi ini saja diumumkan beliau telah pun memenangi undian elektoral di Michigan. Itu merupakan satu-satu negeri atas pagar dan juga persaingan yang amat sengit. Kita lihat pada pilihan raya sebelum ini pada 2016, Donald Trump berjaya memenangi undian elektoral di Michigan itu dan juga di Wisconsin. Itu antara negeri yang mempunyai persaingan sengit, dan semakin hampir Joe Biden, kalau kita ikutkan unjuran Associated Press ini, semakin hampir dengan 270 undi dalam elektoral. Lebih kurang 20 lagi undian yang memerlukan beliau menang pemilihan presiden pada kali ini. Dan negeri-negeri yang masih melakukan pengiraan adalah Pennsylvania, Arizona dan Georgia, yang rata-ratanya menawarkan jumlah elektoral yang tinggi, iaitu 20 sahaja di Pennsylvania dan 16 di Georgia. Dan kami akan terus bawakan perkembangan pemilihan Presiden Amerika Syarikat ini di beberapa platform, di buletin-buletin Awani seterusnya, dan juga pada segala platform media sosial, Facebook, Twitter dan astroawani.com. Ada kemas kini paling latest dan updated mengenai pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini, dan kita mungkin menjangkakan satu ucapan juga daripada mana-mana calon, Joe Biden dan Donald Trump, sama ada mereka ingin mengumumkan kemenangan ataupun ingin concede dan tarik diri daripada persaingan ini. Ya, tapi Naila, pagi ini Joe Biden juga ada kita bawakan ucapan beliau bersama media. Joe Biden dia dilihat mengekalkan rasa optimisnya dalam menunggu pengiraan undi. Beliau tidak mahu mengiktiraf kemenangannya, memandangkan pengiraan undi itu masih belum selesai, dan ketika beliau berucap di hadapan media di Delaware, Biden menegaskan bahawa penting untuk setiap undi itu dikira dan suara rakyat diterjemahkan dengan sebaik mungkin dalam pilihan raya presiden kali ini. Berbeza dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump, yang dilihat oleh media-media di sana adalah sebagai fraud, iaitu apabila mengumumkan kemenangannya di Pennsylvania, sedangkan ketika itu lebih daripada 1.5 juta undian pos masih belum diumumkan ketika beliau sangat yakin menang di Pennsylvania. Itu yang sangat menariknya. Itu yang menjadi pertikaian orang ramai sebenarnya, dan isu undi pos ini satu isu yang besar kita lihat sejak beberapa bulan sebenarnya. Ada pihak yang menyokong, dan pastinya Presiden Trump salah seorang yang tidak menyokong undi pos. Jadi sangat menarik kalau kita lihat ada sedikit paralel. Mungkin kita harap isu undi pos dan undi ketika dalam pandemik ini tidak dipolitikkan di negara kita. Jadi kita akan terus ikuti perkembangannya semakin hampir dengan 270 undi elektoral, dan sama ada ucapan akan disampaikan daripada mana-mana calon Joe Biden atau Donald Trump akan kami bawakan secara langsung di Astro Awani. Tetapi apapun, kita nak teruskan dengan laporan kami pada jam ini, yang mana bercakap tentang pandemik COVID-19 ini pastinya membuka mata kita kepada kepentingan penjagaan kesihatan ini, dan bukan sahaja daripada sudut penjagaan kebersihan, patuh SOP, tetapi memastikan badan kita cergas, sihat, mampu melawan virus COVID-19 ini. Dan pada jam ini
ini kita nak bawakan satu simptom, satu masalah kesihatan yang mungkin kita ada pernah mengalami sebelum ini tapi tak tahu betapa serius, betapa tahap keparahan isu ini. Dan kita nak berceritakan tentang degupan jantung laju ataupun secara saintifiknya tachycardia, yang secara ringkasnya perasaan bahawa jantung anda berdegup dengan laju dan anda mungkin akan merasa seperti jantung berlumba ataupun berdegup pada kadar yang tidak normal. Dan ini bukan sahaja satu simptom yang berlaku selepas kita minum kopi ataupun rasa nervous ataupun cemas, tetapi ini mungkin beri bayangan kepada satu masalah kesihatan yang lebih serius. Gigi. Dan untuk menceritakan tentang punca degupan jantung laju ni dan apa jenis penyakit yang berkait dengan situasi ini, bersedia bersama kami di talian Skype adalah Dr. Hafizhatul Aiza Zainal Abidin, pakar kardiologi UiTM di Private Specialist Center UPSE. Doktor. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Kita tersasul pula kita pagi ni. doakanlah mungkin dapat peluang. Okey Doktor, apa mungkin bagaimana untuk kita nak kenal pasti degupan jantung yang laju ini, sebab banyak sebenarnya boleh menjurus kepada faktor degupan jantung laju ni. Kalau kita daripada berdebar ke daripada jogging ke pun akan berdegup laju. Mungkin doktor boleh spesifikkan sedikit. Okey. Komplain tentang degupan jantung yang laju ni adalah komplain ataupun simptom yang salah satu simptom yang kerap kami terima di klinik pakar jantung ya. Seperti yang Cik Naila sebut betul, memang dalam bahasa Melayunya kita panggil degupan jantung laju atau rasa berdebar-debar, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil palpitation. Jantung manusia ni secara fisiologinya normal dia, kita kata degupan jantung kita berdegup dalam antara 60 hingga 100 degupan dalam masa 1 minit. Tetapi sekiranya degupan jantung itu laju dalam kadar lebih daripada 100 degupan seminit, itu kita panggil jantung laju, ataupun dalam bahasa perubatannya kita panggil tachycardia. Ya? Tachycardia ni memang betul kebanyakan orang akan merasa dada itu berdebar-debar sekiranya jantung itu berdegup lebih daripada 100 degupan seminit. Tetapi tidak semestinya degupan jantung yang lebih daripada 100 seminit ini atau tachycardia ini adalah keadaan yang tidak normal. Dia boleh berlaku dalam contoh fisiologi normal, ya, respons yang normal terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, sekiranya kita berlari atau jogging, ya, sudah tentunya jantung kita berdegup laju kerana semasa kita membuat aktiviti fizikal, seluruh organ kita memerlukan lebih aliran darah ke seluruh tubuh. Oleh itu, untuk menambahkan jumlah darah yang dikeluarkan daripada jantung, secara refleksinya jantung kita juga akan berdegup lebih laju. Ya? Itu dalam kes normal fisiologi. Selain daripada exercise, jantung juga boleh menjadi lebih laju dalam situasi cemas, gelisah. Ya? Itu adalah respons yang normal. Selain daripada kita kata aktiviti seharian yang biasa kita lakukan seperti angkat berat, exercise, rasa cemas, susah hati, dia juga boleh berlaku dalam kondisi di mana sekiranya seseorang menjadi tidak sihat akibat demam. Ya? Kalau kita demam, suhu badan kita meningkat lebih daripada suhu normal, iaitu lebih daripada 37.5. Setiap 1 degree Celsius peningkatan suhu, dia boleh kontribut kepada penambahan dalam 10 hingga 20 degupan jantung lebih daripada biasa. Ya? Itu dalam kategori demam. Ada juga kategori kita kata sekiranya di dalam badan keadaan tidak mencukupi darah merah ataupun bahasa perubatannya kita panggil anemia. Ya?
Kekurangan darah merah mungkin disebabkan faktor pemakanan yang tidak seimbang ataupun dalam kategori perempuan yang berusia 40 tahun ke atas di mana mereka mengalami gejala pendarahan menstruation yang heavy ya, yang terlalu banyak juga boleh menyebabkan terjadinya kekurangan darah merah ya. Selain daripada itu juga salah satu kondisi yang agak kerap menyebabkan palpitations ataupun tachycardia ni ialah ketidakseimbangan thyroid hormon dalam badan ya. Itu adalah antara perkara-perkara yang kita kata secara normal fisiologinya boleh menyumbang kepada peningkatan degupan jantung. Jadi banyak punca yang berbeza dan juga boleh mendatangkan simptom degupan jantung laju ini dalam pelbagai situasi yang berbeza. Tetapi mungkin satu situasi yang pernah berlaku juga kepada saya sendiri, kalau degupan jantung laju sebelum tidur sehingga menyebabkan masalah tidur. Pernah saya mengalami masalah ni mungkin dalam 2 minggu saya ada masalah insomnia sikit. Jadi apa mungkin puncanya? Adakah ia isu tekanan ataupun anxiety, bagaimana? Okey. Seperti contoh yang Cik Naila berikan ya, akibat tidak cukup rehat kerana tidak cukup tidur menyebabkan berlakunya tachycardia. Ini adalah disebabkan kerana kondisi badan yang tidak cukup rehat. Okey, satu. Nombor duanya, kalau kita bayangkan bila kita tak boleh tidur malam, bermakna seseorang itu akan merasa bimbang. Apakah yang menyebabkan dia tidak boleh tidur malam? Perasaan bimbang itu sendiri yang contribute, yang menyumbang kepada peningkatan degupan jantung, iaitu tachycardia. Itu kalau kita kata, kita tengok dari aspek kerana tidak boleh tidur lah. Banyak lagi sebenarnya situasi yang boleh menyebabkan, mendatangkan kesan degupan jantung yang laju ini, dan juga kita nak tahu paling penting apa rawatan yang boleh ditawarkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Ya, Awani Pagi sedang bercerita mengenai punca degupan jantung laju dan apa jenis mungkin penyakit yang berkait rapat dengan situasi ini. Kita telah bersama dengan Dr. Hafishatul Aiza Zainal Abidin, merupakan pakar kardiologi UiTM. Doktor, kalau kita nak tanya jugalah mengenai simptom yang biasa berlaku sewaktu degupan jantung laju ini, adakah ia hanya semata-mata degupan jantung yang laju atau diikuti dengan pelbagai simptom yang lain? Mungkin ada sesak nafas atau sebagainya, Doktor? Degupan jantung laju ataupun bila seseorang itu mengalami palpitation dia, kebanyakannya majoriti pesakit yang komplain hanya akan kata 70% hanya mengalami palpitation sahaja tanpa ada tanda-tanda lain. Tetapi ada sebahagiannya juga yang mengatakan mereka bila dapat jantung laju, bermula simptomnya adalah dengan jantung laju, kemudian diikuti dengan rasa pandangan berpinah-pinah, kepala jadi ringan, ya. Ada juga yang mengatakan setelah jantung ini berdegup laju menyebabkan susah nafas ataupun dada rasa berat sedikit, ya. Dan dalam sebahagian kecil palpitations ini boleh diikuti dengan senario pengsan secara tiba-tiba, ya. Bila pesakit datang, kita akan cuba mengenal pasti sekiranya palpitations ini diikuti dengan simptom-simptom yang kita panggil red flag, ya. Red flag maksudnya simptom yang kita bimbang. Terutamanya pengsan, ataupun kerana bila dia pengsan, dia boleh jatuh dan mengakibatkan kecederaan kepala. Dalam kes macam ini, kita mesti periksa, kita nak tengok palpitations ini
apakah puncanya. Ya? Palpitations ni dalam istilah perubatan dia banyak kategori. Ya? Ada kategori yang kita kata low risk, ada kita kata kategori high risk, bergantung kepada dari mana puncanya palpitations itu berlaku. Ya? Kalau kita bayangkan jantung kita ada bilik nama atrium, ada bilik nama ventricle. Atrium tu duduk dekat bilik atas, atrium tu duduk bilik bawah. Ya? Kedua-dua bilik jantung ini boleh menjadi fokus di mana berlakunya palpitations itu. Cara untuk mengenal pasti sama ada palpitation ini berlaku daripada atas atau bawah hanya dengan kita mendapatkan pemeriksaan selanjutnya daripada doktor. Daripada situ kita boleh mengenal pasti yang mana satu yang kita kata memberi risiko yang lebih tinggi kepada pesakit, yang mana yang kurang memberi risiko. Rata-rata pesakit yang jumpa dengan doktor dengan masalah degupan jantung laju ni, apa mungkin dalam pemerhatian doktor sendiri menjadi punca utama? Adakah kebanyakan mengalami ataupun mengamalkan gaya hidup yang kurang sihat? Adakah ia kebanyakan berpunca daripada diet yang kurang sihat? Macam mana? Okey, dia terbahagi kepada kategori ya. Kategori pesakit muda yang berumur antara 20 hingga 40 tahun ataupun pesakit yang berumur 50 tahun ke atas. Ya. Kebanyakan pesakit yang berumur 50 tahun ke atas, sekiranya kebanyakan mereka mengalami kita panggil penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis. Ya. Kedua-dua ini selalunya boleh menjadi risiko untuk mengakibatkan mereka mendapat palpitation, terutama kita panggil kondisi kita panggil atrial fibrillation. Ya. Itu kalau pesakit yang berumur 50 tahun ke atas. Tapi kalau dalam kategori pesakit muda ni, kebanyakannya, majoritinya kita kata simptom yang berlaku bukan disebabkan kita kata risiko kehidupan yang tidak baik. Ya. Bermakna kebanyakan daripada mereka ni tidak mempunyai apa-apa risiko yang jelas. Seperti hanya 20% saja yang mengatakan mungkin mereka minum terlalu banyak kafein, ataupun yang kerana kafein yang tinggi boleh menyebabkan palpitation, ataupun mereka tidak mengamalkan kualiti hidup yang sihat seperti tidur pada waktu yang sepatutnya dan secukupnya, dan juga salah satunya ialah penyakit obesiti yang contribute kepada keadaan mereka menjadi kurang aktif. Ya doktor, bagaimana ya sebenarnya pesakit degupan jantung laju ini dirawat? Adakah pertamanya perlu dikenal pasti puncanya, kerana banyak tadi doktor senaraikan punca-punca degupan jantung laju ni. Adakah penting untuk didiagnosis dulu puncanya, kemudian dibuat rawatan, dan adakah setengah degupan jantung laju, kes-kes degupan jantung laju ni tidak berbahaya dan tidak memerlukan rawatan, doktor? Okey, saya sangat menggalakkan sekiranya pesakit mengalami palpitation, simptom baru yang pada mereka tidak pernah berlaku sebelum ini. Nombor satu. Nombor dua, sekiranya palpitations ini berlaku berulang-ulang kali, ataupun palpitations ini diikuti dengan simptom-simptom yang membimbangkan seperti pengsan ataupun hampir pengsan, untuk mendapatkan pemeriksaan selanjutnya. Sebentar ya. Jadi sekiranya mereka datang ke unit kardiologi, apa yang kita akan periksa, nombor satu, kita akan pastikan keputusan darah mereka. Kita akan tengok nombor satu, bagaimana keadaan darah merah mereka.
Nombor dua, bagaimana keadaan elektrolit seperti potasium, sodium dalam darah. Dan yang ketiganya, keadaan thyroid hormon mereka. Sama ada ketiga-tiga parameter ini berada dalam keadaan yang normal. Setelah kita pastikan keadaan darah itu normal, kita akan buat kita kata pemeriksaan pertama, standardnya kita panggil elektrokardiogram. Dia test yang simple di mana kita boleh lihat apakah keadaan rhythm jantung seseorang pada waktu itu. Okey. Dan kemudian kita lanjutkan juga dengan pemeriksaan, kita periksa keadaan struktur dan anatomi jantung. Maksudnya kita kena pastikan otot jantung, injap jalan jantung berada dalam keadaan struktur yang normal melalui pemeriksaan ekokardiografi, iaitu ultrasound jantung, bahasa mudah dia. Dan seterusnya, kita juga akan cadangkan untuk buat pemeriksaan antara 24 hingga 48 jam pemerhatian rhythm jantung. Tadi yang ECG, elektrokardiograf tu hanya there and then sahaja. Tapi ini 24 jam monitoring atau bahasa perubatan dia kita panggil Holter monitoring ni membenarkan kita melihat keadaan rhythm jantung pesakit selama 24 ataupun 48 jam tanpa henti. Dari situ mungkin kita boleh menilai apakah masalah rhythm yang pesakit alami. Cuma kebanyakannya kita kena faham palpitations ini adalah simptom yang kebanyakan masanya bukan berlaku sepanjang masa. Bermakna di waktu pemeriksaan, di waktu kita buat pemeriksaan mungkin pesakit tidak mengalami simptom palpitation, maka kebarangkalian untuk kita mendiagnose palpitation, rhythm jantung yang menyebabkan palpitation itu mungkin sedikit sukar. Tetapi kita ada cara untuk kita mengatasinya, terutama sekiranya simptom yang membawa kepada high risk red flag symptoms ni, kita boleh kita kata provide another method of monitoring, terutama sekarang ni salah satu device yang kita boleh gunakan yang dijual di pasaran untuk kita detect rhythm jantung yang tak normal ni, kita panggil kardia . Dia adalah device yang kita boleh connect kepada kita punya smartphone, dan device ini sudah di-approve by FDA untuk digunakan dalam kita kata dunia perubatan. Itu adalah caranya. Okey, pelbagai cara dan mekanisme yang kini telah dibangunkan teknologi untuk bantu mengesan masalah-masalah ini. Tetapi kalaulah isu degupan jantung laju ini berterusan dalam jangka masa panjang, apa mungkin punca ataupun adakah itu bermaksud satu masalah kesihatan yang lebih serius sebenarnya yang wujud yang kita tak tahu? Apa antara masalah kesihatan yang menjurus daripada degupan jantung laju ini, antara yang paling utama, Doktor? Okey, pada pandangan saya satu perkara yang selalunya kita mesti cuba usaha untuk detect ialah rhythm jantung ataupun arrhythmia. Arrhythmia ni rhythm jantung yang tidak normal yang kita panggil ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia ni dia adalah satu arrhythmia yang selalu dikaitkan dengan risiko kematian yang agak tinggi. Selalunya kita mungkin boleh mendapat tanda-tanda awal seperti sejarah keluarga yang tinggi di mana ada ahli keluarga yang meninggal secara tiba-tiba. Nombor dua,
kadang-kadang dalam kuantiti yang kecil kita boleh nampak ada perubahan. Sebagai contoh, perubahan yang tidak normal kepada elektrokardiogram mereka semasa mereka rehat. Dua perkara ini yang kita kata boleh menjadi sebab untuk saya sebagai doktor memeriksa dengan lebih lanjut untuk melihat sama ada pesakit ini mempunyai risiko untuk mendapat ventricular tachycardia ataupun tidak. Iaitu menggunakan teknik elektrofisiologis tadi untuk kita tengok sama ada pesakit ni ada risiko untuk mendapat ventricular tachycardia ataupun tidak. Itu nombor satu ritm jantung yang pada pandangan saya memberi risiko yang tinggi. Nombor dua, kondisi yang kita panggil namanya atrial fibrillation. Atrial fibrillation ni dia selalunya menjadi risiko untuk berlaku terutama kepada pesakit yang sudah lanjut usianya, mengalami kencing manis dan juga diabetes dan pernah mengalami masalah serangan jantung di masa sebelumnya. Kerana atrial fibrillation ini dia mempunyai risiko bukan seperti ventricular tachycardia, tetapi atrial fibrillation ini memberi risiko untuk mendapat stroke atau bahasa Melayunya kita panggil angin ahmar. Ya, doktor. Jadi untuk mengurangkan risiko kepada pesakit ni, kita mesti cuba untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya supaya kita boleh memberi nasihat untuk mengurangkan risiko-risiko yang disebutkan pada doktor. ini. Ya, baik. Anda telah mendengar penjelasan daripada Dr. Hafizhatul Aiza Zainal Abidin, pakar kardiologi UiTM Private Specialist Center UPSC mengenai degupan jantung laju atau palpitasi jantung atau kita panggil takikardia. Sangat menarik dan penting sebenarnya kita aware dan sedar tentang pentingnya penjagaan jantung ini boleh menjurus kepada pelbagai masalah kesihatan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hafizhatul tadi. Jadi kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.